رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم Allahumma zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin amma ba'du. Bahagia al-fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi, timbalan pengurusi AJK Surau, para muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala kurniakan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Ada orang iman dan Islamnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang masih lagi tak dikurniakan iman dan juga Islam pada mereka, tapi kita semua alhamdulillah Allah taala masih lagi kekalkan dua nikmat yang cukup besar ni. Mudah-mudahan asbab dua nikmat ini selamat kita ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti insya-Allah. Ya. Jadi hari ini kita akan sambung kembali pengajian kita dengan menggunakan sebuah kitab yang kecil dan namanya pun amalan kecil tapi pahalanya besar insya-Allah ya. Dan tajuk kita pada hari ini ialah, kalau tengok lipatan kitab saya ni, mengaminkan bacaan imam dalam solat. Ya, dah sentuh belum itu? Ha? Dah Oh, kalau dah betul Kalau dah mak kat bawah dia itulah ya. Bawah dia antara amalan kecil berpahala besar juga ialah membaca Rabbana walakal ham, ataupun ada setengah baca Rabbana lakal ham. Sama ada Rabbana walakal ham ataupun Rabbana lakal ham. Kat mana kita baca ni? Lepas bangun daripada sujud. Tu bukan lepas rukuk tuan-tuan. I'tidal ya. Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal ham. Okey, apakah bentuk ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya? Bismillahirrahmanirrahim, membaca Rabbana walakal hamd. Ada setengah orang tu dia membariskan yang hujungnya Rabbana walakal hamdu, dia sebut hamdu. Tak apalah tapi maknanya tak lagi lah. Kalau dia sebut hamdi tu salah lah. Ya, tentang nama dia hamdi disebut hamdi. Tu tak boleh lah salah barisnya. Baik kalau dia sebut Rabbana walakal hamdu, boleh, tak ada masalah. Yang masalah tu yang tak baca. Tak baca tu tak dapatlah ganjaran ni. Siapa yang baca itu selepas bangun daripada rukuk mempunyai kelebihan yang besar. Ya, ni kita sebut orang yang baca ya. Kita tak cerita asbab kenapa orang baca tu. Kita tak cerita asbab kenapa orang baca. Asbab tu siapa dia? Imam lah. Orang baca tu dengan sebab perbuatan daripada imam. Imam bangun daripada rukuk, sami'allahu liman hamidah, orang pun pakat bangun Rabbana walakal hamdu. Okey. Jadi dengan sebab perbuatan tadi tu, maka ganjarannya makmum jemaah ni semua dapat, masya-Allah. Okey? Jadi besarnya pahala imam tu. Okey, dan kita kena tahu antara rukun ni, rukun dalam solat ni dia ada rukun yang pendek. Ya, rukun lain panjang. Rukun lain ada rukun yang pendek. Rukun pendek itu apa dia? Dua tempat dalam solat kita yang rukunnya pendek ialah ketika i'tidal, sami'allahu liman hamidah, dan juga ketika duduk antara dua sujud. Dia rukun tapi rukunnya rukun yang pendek. Maksudnya sekejap aja. Dia tak ada sampai lama duduk antara dua sujud dan tak ada sampai kedudukannya lama ketika sami'allahu liman hamidah i'tidal tadi tu. Okey? Baik. Siapa yang membaca Rabbana walakal hamdu selepas bangun daripada rukuk mempunyai kelebihan yang besar.
Nabi SAW bersabda mengatakan, apabila imam membaca Sami'allahu liman hamidah, dengan maksud Allah Ta'ala mendengar orang yang memujinya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendengar orang yang memujinya, maka ucapkanlah. Kita ucap apa? Rabbana walakal hamd. Ya, kita pun sambut Rabbana walakal hamd dengan membawa maksud, ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu segala bentuk pujian. Hanya kepada Allah Ta'ala segala bentuk pujian. Allah Subhanahu Wa Ta'ala puji zatnya sendiri. Dan ada makhluk yang memuji terus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada makhluk yang memuji kepada makhluk kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun sama juga. Maka segala bentuk pujian akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan segala bentuk pujian memang hanya khusus untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Jadi kelebihannya ialah orang yang ucapannya sama dengan ucapan para malaikat. Ya, kata Rasulullah, siapa yang ucapan tadi itu serentak dengan ucapan para malaikat, kita tak tahu tepat ke tak tepat, sama ke tak sama. Maka apa panduan kita? Panduan kita, tuan-tuan, ialah selepas imam baca Rabbana walakal hamd, ya, sami Allahu liman hamidah, ya. Kemudian kita pun sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Kita sebut tadi tu, maka sekiranya tak dilengah-lengahkan bacaan tu. Ada setengah orang mungkin mengelamun kot rasanya. Ya, ketika mengelamun tu maka tak serentaklah. Ya, jadi siapa yang tak mengelamun serentak dengan imam, maka serentak pula dengan para malaikat, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghapuskan segala dosa-dosa dia. Dosa-dosa kecil yang lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya tuan-tuan, kita sempat baca ni kalau dalam solat subuh tadi 2 kali lah. Ya. Sehari semalam tuan-tuan sempat kita baca berapa kali? 17 kali. Syaratnya tak ada masbuk. Syaratnya tak masbuk, maka sempatlah baca 17 kali belakang imam. Syaratnya mesti belakang imam. Kan? Serentak bacaannya dengan para malaikat, maka diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dosa-dosanya yang lalu. Macam baca amin juga. Ya, imam waladdallin. Imam pun bagi guide dia. Imam sebut je, kita pakai sambut sama. Amin. Sama serentak dengan para malaikat pun sama juga. Apa dia? Dosa-dosa kecil kita yang lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dosa kecil. Dosa-dosa kecil semuanya senang diampunkan oleh Allah, walaupun bukan cara minta ampun. Kan? Ini specialnya jadi umat Nabi Muhammad, seperti mana mukadimah pertemuan kita dulu berkaitan tentang surah Al-Kawthar. Kan? Umat Nabi Muhammad ni walaupun tak minta ampun, tapi ada amalan yang mana pada pengamalan tu berbentuk keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau pengamalan tu berat untuk Allah Ta'ala ampunkan dosa, kita logik. Sebab dosa ni memang suatu benda yang berat. Walaupun dosa tu dosa kecil, tapi jangan pandang kecil terhadap dosa yang kecil. Sebab apa? Kerana bermulanya dosa besar daripada dosa kecil, kata Imam Ghazali. Begitu juga dengan syirik. Ada orang ambil berat terhadap syirik yang kecil. Jangan ambil berat terhadap syirik yang kecil, kata Imam Ghazali. Kerana bermulanya syirik yang besar bila mana dia dah selesa melazimi syirik yang kecil. Ya, inna syirka la zulmun azim. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, syirik tu satu kezaliman yang cukup besar. Orang yang melakukan syirik. Jadi bermulanya orang tergamak buat syirik yang besar bila mana ada syirik-syirik yang kecil tadi. Tergamak orang buat dosa besar sebab apa? Kerana adanya dosa-dosa kecil tadi. Ya. Jadi kalaulah Allah Ta'ala nak ampunkan kita, perintah Allah Ta'ala mesti melalui satu pengamalan yang berat. Maka kita sebagai hamba tetap akan buat juga. Sebab apa? Memang semua orang nak Allah Ta'ala ampunkan dosa. Kan? Tetapi ada bentuk pengamalan yang rupa-rupanya pengamalan tu tak berat pun. Cuma kena buat je. Cuma mungkin berat nak buat lah. Pengamalan tu tak berat pun. Cuma berat. Ada orang rasa berat untuk buat. Susah nak buat. Solat macam mana? Bahasa-bahasa orang hari ni. Solat akan jadi ringan siapa yang ambil berat. Tapi solat menjadi berat siapa yang ambil ringan. Lain macam. Solat tu menjadi ringan bagi siapa yang ambil berat. Yang ambil berat tentang solat, maka mudahlah untuk dia melaksanakan solat. Tetapi solat itu menjadi berat siapa yang ambil ringan. Alah, malaslah, alah, nantilah, alah, semua alah.
Jadi dia ambil ringan je. Maka untuk pelaksanaan solat tu dia rasa berat. Tapi siapa yang dapat buat, tengok bentuk pengamalannya. Tak ada minta ampun. Tapi pada pengamalan tu terdapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya membaca Rabbana walakal hamdu. Ya. Waktu membaca doa ini adalah selepas membaca Sami'allahu liman hamidah. Ya. Kata pengarang kita bacanya tu lepas baca Sami'allahu liman hamidah. Ya. Hal ini dilakukan supaya ia serentak dengan ucapan para malaikat kerana para malaikat juga mengikuti bacaan imam. Ya, sebab imam malaikat pun dia follow imam juga. Kalau malaikat follow imam, kita yang bukan malaikat tak follow imam, ni masalah ni. Malaikat pun dia follow imam, kita yang bukan imam, kita yang bukan makmum ni tak follow imam ni memang masalah. Sebab tu antara perbuatan dalam solat tuan-tuan, antara perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan benci yang bersangatan dalam solat ialah siapa dia? Yang pertamanya orang yang pergerakannya lebih cepat daripada imam. Ya, pergerakannya lebih cepat daripada imam. Ya. Kemudian siapa lagi? Maknanya orang yang mendahului imam lah. Dia confuse kot. Aku ni makmum ke imam? Dia confuse. Ya. Dan imam yang ikut dia ke dia ikut imam? Ya. Maka dia pergerakannya lebih cepat daripada imam. Maka perbuatan tu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang keduanya perbuatan yang sangat dibenci juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi dibenci, yang ni yang bersangatan dibencinya. Bila mana seorang tadi dia bangun lambat daripada imam ketika sujud terakhir. Ni. Ya, ni ramai orang terlepas pandang. Sujud ni tuan-tuan, sujud ni memang pergerakan ataupun perbuatan yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi kita kena ingat ketika kita melaksanakan solat sunat, nak sujud lama-lama silakan. Tapi bila mana solat berjemaah, maka sujud kita tu berdasarkan kepada imam. Imam kalau sujud lama, kita pun sujud lama. Imam sujud lama imam sujud. Tertidur imam. Tu naik syekh mana. Jadi imam dia ambil peluang untuk jemaah ni sujud lama sikit, masya-Allah. Kita pun sujud lama sujud. Sebab apa imam sujud lama? Maka ambil peluang masa tu. Banyakkan tasbih kepada Allah Taala. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Atau kata dalam Mujatul Musalli, bacaan kita ni sampailah selesai imam baca. Baik, kalau ketika rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada setengah berpendapat subhana rabbiyal azim wa bihamdi tak payah sebut pun tak apa. Tapi tak apalah, kita kena yang disepakati sebut wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maka sunatnya baca 3 kali. Sunat baca 3 kali. Tapi rupa-rupanya imam baca lambat, kita baca cepat. Ya, kita baca cepat, imam baca subhana rabbiyal, kita subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim. Sebab imam takbir yang pertama. Ya. Jadi adakah kita lepas baca 3 kali tu kita nak senyap terus? Tak, jangan senyap. Teruskan bacaan. Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Sampailah imam bangun daripada rukuk. Ya. Jadi ada setengah orang tu dia lurus, ataupun istilah ini dia menjadi pembaris, lurus sangat ya. Jadi bila kata 3 kali, 3 kalilah. Imam baca slow tapi dia tetap baca, dia laju tapi 3 kali je dia baca. Maka sepatutnya ada peluang dia memperbanyakkan tasbih pada waktu tu terlepas. Sebab apa? Dia hanya baca 3 kali. Maka boleh memperbanyakkan sampailah imam bangun. Dan ada orang pula jangan melebihi imam. Imam dah cukup baca dah bangun, tapi dia tak habis-habis lagi. Ya, tak perlu. Contoh, imam pula speed 18. Ya, dia rupa-rupanya slow je baca. Imam subhana rabbil azim, dia subhana rabbiyal azim. Imam dah sami Allahu liman hamidah. Adakah dia kena cukupkan 3 kali? Tak perlu. Terus bangun bersama dengan imam sami Allah. Sebab apa? Nak dapat pahala, ganjaran pahala tadi, masya-Allah kan. Power ni imam ya. Tapi pada pergerakan yang terakhir, sujud kita tu, sujud terakhir, imam kalau lama kita pun sujudlah lama. Imam sekejap, jangan kita sujud lama. Kerana dalam pergerakan tu yang paling dibenci ialah ketika sujud tu sekiranya kita lambat. Sehingga ada perbincangan di kalangan perbezaan mazhab tu mengatakan apa dia? Sekiranya imam sampai hingga habis selesai rukun, Allahumma salli ala Muhammad. Kan? Kita tak habis lagi masa tu, ya. Lepas tu solat kita dianggap terbatal. Ya. Dia ada pendapat yang lebih syadidnya begitulah. Ya, yang lebih tegas sampai hingga imam dah habis Allahumma salli ala Muhammad. Ya, baca habis tu, tapi kita tak bangun daripada sujud, khusyuk lagi sujud kita, masya-Allah kan, maka solat kita menjadi batal. Ya.
Ada setengah pendapat mengatakan dia tak menjadi batal. Cuma perbuatan tu amat ditegah, dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Walaupun pada pergerakan sujud itu adalah waktu yang paling dekat kita dengan Allah, tapi dalam konsep solat berjemaah, dia kena ikut imam. Jadi tuan-tuan, kalau rasa nak sujud lama sikit, jangan lama sangat, lama sikit. Kalau lama sangat tuan-tuan, tu sampai dibenci sangat tu. Jadi sujud kita lama sikit je. Kalau lah nak sujud lama lah, lama sikit je. Imam bangun, kita pun, mungkin imam Allahumma salli, imam asyhadu alla, kan? Imam sebut tu kalau kita terdengar, bangunlah. Ataupun kalau imam bangun, kita terus bangunlah. Tak payah sujud lama. Nak sujud lama ketika solat sunat kita seorang-seorang. Okey? Baik. Kemudian antara perkara yang ditegah ataupun dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga, barang siapa yang menyentingkan lengan dia. Dia boleh ambil wuduk. Ni boleh ambil wuduk, lepas ambil wuduk kemudian dia pun nak kejar rakaatnya pasal Allahu Akbar. Tak dijatuhkan. Ini antara perkara yang dibenci oleh Nabi SAW. Dibenci juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi suruh para sahabat melepaskan. Kalau memang pakai lengan pendek, tuan-tuan tak boleh tak boleh buat apalah. Memang dah lengannya pendek. Ini bagi mereka yang menyentingkan. Sama ada lengan, tangan ataupun seluar dia. Kita nak ambil wuduk, kita sentingkan seluar kita. Jadi kemudian ketika nak solat, kita pun biarkan begitu. Kena dilepaskan. Ini antara perkara yang ditegah. Dia tidak sampai batalkan solat. Tak sah ke solat orang tu? Tak, solatnya masih sah. Cumanya dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi suruh para sahabat pernah melepaskan apa yang dilipat. Kecuali kalau dia memang pakai lengan pendek. Memang dia pakai seluar pendek. Seluar pendek memang tak sah lah tuan-tuan. Seluar pendek memang tak sah. Tapi saya bawa jemaah, saya pergi Balkan. Kita travel ke Balkan. Jadi solat Jumaat hari tu. Kita nak ajar pada jemaah yang kita bawa ni kepelbagaian pengamalan mazhab. Kalau kita dah tetap Malaysia Syafi'i. Kalau dekat luar negara tuan-tuan, dia tak ada satu ketetapan berdasarkan pada individu. Kalau kata imam tu Syafi'i, semua orang ikutlah. Ikutlah apa yang imam buat, ikutlah dia orang. Kalau imam tu Hambali, maka semua ikutlah. Dia tak ada ketetapan. Antara kita pergi dekat Balkan, satu nak sebut Croatia apa nama. Jadi solat Jumaat kat situ. Jadi rupa ada yang datang tu pakai seluar pendek. Seluar pendek tu yang datang solat Jumaat. Memang Pak Syekh Arab tapi pakai seluar pendek lah. Seluar pendek ni bukan sampai 1/2 peha dia, tak. Atas lutut sikit je. Lutut terdedah juga. Tapi bukan 1/2. Seluar pendek daripada peha, tak. Atas lutut sikit je. Dia bukan 3 suku. Kalau 3 suku bawah lutut. Bawah lutut masih menutupi lutut. Ini tak. Memang seluar pendek betul ni. Seluar pendek. Memang nampak lutut dia tu. Jadi bersembanglah. Kawan tu, jemaah saya seorang tu, speaking lah kawan tu. Kenapa kau pakai seluar pendek? Kan? Dia pun tanya balik, kenapa? Kau ni mesti mazhab Syafi'i. Dia tanya jemaah saya tu. Ya betul, aku mazhab Syafi'i. Oh, Syafi'i memang tak boleh. Dia sebutlah ada pendapat dalam mazhab kami boleh membenarkan seluar lutut ni terdedah, boleh. Kan? Memang ada perbincangan tuan-tuan, ada perbincangan. Jadi akhirnya okey, tak apalah. Jadi waktu khatib tengah berkhutbah, jemaah saya seorang tu, Pak Cik Din tu, duduk tepi berada tu jugalah, berada tu. Dia pun tertidur tu tuan. Kita penat jalan, jalan musafir, jalan, tertidur kawan tu tepi berada tu. Lepas habis solat tu, berada tu tegur. Kenapa kau tidur? Waktu khutbah, kenapa kau tidur? Dia tanya. Dia bertanya, kau mazhab lain kan? Aku tak Syafi'i boleh, kata. Dia jawab macam tu. Dia tak tahu dah jawab apa. Kan? Dia kenakan balik kawan tu. Aku Syafi'i boleh tidur. Padahal semua mazhab tuan-tuan tak boleh tidur tuan-tuan. Tertidur tak apa. Dah macam mana tertidur kan? Tapi yang sengaja datang nak tidur tu, tu tak boleh. Dalam khutbah tak boleh tuan. Datang kalau tertidur tu tak jadi masalah. Kalau datang memang nak tidur, ini suruh Jumaat Suruh Jumaat ni bukan? Suruh Jumaat. Oh, seronok tu ikon. Masya Allah, tabarakallah. Kalau datang nak tidur tak boleh. Datang memang nak tidur, maka dia dah termasuk dalam golongan mereka yang melakukan perbuatan yang sia-sia. Maka Jumaatnya sah, pahalanya tak ada. Tapi kalau datang tertidur, dia lain cerita. Tertidur. Tuan-tuan penat bekerja. Sebab tu kita sarankan hari Jumaat ni cuti. Supaya masing-masing boleh fokus dalam pelaksanaannya. Bila bekerja, datang solat Jumaat, penat, tempat pula selesa, kapet pula empuk tuan-tuan. Dia akhirnya tertidur. Memang datang niat nak tidur tu masalah. Dia tak macam majlis ilmu. Dalam majlis ilmu tuan-tuan datang nak tidur, tidurlah.
Tak ada masalah. Sebab apa? Tetap dapat barakah. Orang yang datang memang nak tidur pun dapat barakah. Apatah lagi yang datang memang nak belajar. Bukan setakat tu, yang datang setakat nak melintas. Datang setakat orang tertidur dalam majlis ilmu, ya. Dalam majlis ilmu, kira lamalah kalau tertidur tu, kan. Dia setakat orang melintas je pun dapat barakah juga, masya-Allah. Itu dalam majlis ilmu. Tapi ketika khutbah tak boleh. Khutbah dia memang datang nak dengar khutbah. Datang ni surau ni Haji Maksud ni selesa ni dapat tidur ni, dia pun pilih surau kita solat Jumaat. Maka memang niat nak tidur, maka dah termasuk dalam golongan mereka yang sia-sia Jumaatnya. Masya-Allah, ya. Dia solat Jumaatnya sah, tapi pahala dia tak ada. Sebab apa? Kerana dia tak mendengar khutbah daripada imam, ya. Jadi kawan tu dia tak tahu nak jawab apa, dia kata macam tu, ya. Engkau ni mesti mazhab lain kan, aku mazhab Syafi'i boleh tidur, dia kata, Nak menghalalkan tindakan dia, maka dia jual atas nama mazhab, masya-Allah, Itu ceritanya, Baik, jadi siapa yang sentengkan kena lepaskan. Sebab apa? Supaya dia tak menjadi satu pengamalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Huraian tu ada dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Banyak juga kitab-kitab hadis, tapi ketika saya belajar tu dalam kitab Sunan Ibnu Majah lah, Sunan ni kitab hadisnya ada 6, tuan-tuan. Ada 6 kitab hadis yang muktabar. Bermula pada Sahih Bukhari, Muslim, Dan kemudian sebelum Muwatta Imam Malik adalah Sunan Ibnu Majah yang kelima, tu. Baik. Jadi orang yang melakukan amal ringan ini, Allah Subhanahu Wa Taala pasti menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Pahala ini adalah kelebihan yang besar untuk umat Islam. Oleh itu kita perlu khusyuk dan fokus ketika solat sehingga mendapat ganjaran daripadanya. Maksudnya apa? Dia tahu fokus dia kat mana bacaan tu. Ketika mana bacaan tu, maka terus bersegera membaca tu. Sebab apa? Sebab supaya nak dapat kelebihan tadi. Ada di antara seorang sahabat Nabi SAW yang ketika lepas solat Nabi terus paling ke belakang. Rupa-rupanya dia tambah bacaan, tuan-tuan. Tapi Nabi tak sebut pun ia sebagai bid'ah. Bukan bid'ah. Kenapa? Kerana ia tidak menyalahi syarak. Perkara ataupun perbuatan itu tak menyalahi syarak. Tapi Nabi bertanya kepada para sahabat, siapakah yang lepas ketika aku iktidal tadi tu, dia menambah bacaannya. Nabi apa yang Nabi ajar, Rabbana walakal hamd. Tapi dia tambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Dia tambah, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Dia tambah begitu, Maka Nabi tanya, siapa yang tambah? Tak ada siapa nak mengaku. Takut nak ke Nabi marah. Nabi marah ni, dia pun sebesalah nak mengaku, Kerana aku melihat sekumpulan para malaikat menyambut pujian dia tu. Pujian dia kepada Allah Ta'ala. Orang lain baca Rabbana walakal hamd. Itu pun pahalanya dah padu, kan. Ganjaran tu diampunkan dosa tu dah bagus sangat tu. Ini kan pula lafaz tu disambut oleh sekalian para malaikat. Berebut malaikat sambut tu. Rupanya atas dasar lafaz yang dilafazkan hamdan katsiran, pujian cukup besar, cukup tinggi. Hamdan katsiran thayyiban, dengan segala kebaikan, mubarakan fi, dan keberkatan daripadanya. Alhamdulillah Rabbana sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Maka ketika Nabi jawab begitu, barulah ada seorang sahabat, ya Rasulullah, aku yang bagi tu jawab macam tu tadi. Dia jawab Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran, aku yang buat begitu, mengaku sahabat tadi. Maka Nabi pun ulang buat kali yang kedua, apa dia? Sekumpulan para malaikat berebut sambut doa kamu tu, masya-Allah. Sebab tu tuan-tuan, ada setengah mereka yang mengamalkan Rabbana walakal hamd, dia akan sambung hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mubarakan fihi, kalau matikan situ fihi lah. Fihi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Tuan-tuan nak dapat pahalanya, bacalah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Okey, baca yang tu, insya-Allah, iaitu ganjaran pahalanya. Ada di antara sahabat pula yang baca apa? Baca suratul Ikhlas, tuan-tuan. Surah Ikhlas. Rakaat pertama lepas habis Fatihah, dia akan baca satu surah, kemudian dia akan tutup dengan suratul Ikhlas. Dia pun rukuk. Rakaat kedua lepas habis Fatihah, dia akan baca dengan satu surah, dia pun tutup dengan Ikhlas. Dia pun rukuk. Okay? Sampai perbuatan tu disedari oleh Sayyidina Umar. Dia ni buat lain macam ni. Lain macam orang yang tak buat, dia seorang buat ni. Ditariklah jumpa pada Nabi SAW. Mengadulah Umar, kata sahabat ni buat apa yang Nabi tak pernah buat. Nabi tanya kenapa dia buat macam tu.
Dia kata apa? Sebab aku tak dapat pisahkan diri aku dengan suratul Fatihah. Masya Allah. Suratul Ikhlas. Dia tak dapat pisahkan diri dia dengan suratul Ikhlas. Sebab apa? Dah jatuh cinta dengan surah Al-Ikhlas. Macam kita lah tuan, jatuh cinta surah Al-Ikhlas. Al-Kafirun pun kita cinta, Al-Ikhlas pun kita cinta. Sebab tu rakaat pertama kuliah, rakaat kedua suratul Ikhlas. Ya. Dulu, kini, selamanya. Itu je Masya Allah. Pimpin je solat jemaah dengan rumah, itu kita baca tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan ni ada jawapan dia lah. Kalau ada rumah kita perkecilkan kita tuan-tuan, kita cakap kau jangan bukan kaling-kaling tau. Kau tak tahu kenapa abang amalkan ni. So ada sahabat Nabi juga mengamalkan, tak tinggal tu. Ada hujah kita. Jadi sampai Nabi kata apa dekat dia? Oleh kerana jatuh cinta kamu pada suratul Ikhlas, fal yubshir. Kabar berita gembira buat kamu. Apa berita gembiranya? Syurga. Bukan surah Baqarah tuan-tuan. Nak dapat syurga yang pintu dia yang paling kecil pun seluas langit dan bumi. Itu syurga yang biasa-biasa tu. Biasa. Pintunya pun seluas langit dan bumi. Ya? Apatah lagi syurga yang tinggi-tinggi, high class punya tu. Kan? Jadi bayangkan, dosa suratul Ikhlas tu berapa ayat je? Suratul Ikhlas ada 4 ayat. Ada 4 ayat ya tuan. Kalaulah nak dapatkan syurga mesti jatuh cinta dengan surah Baqarah. Logik. Ya logik lah. Siapa nak masuk syurga kena dia mencintai suratul Baqarah. Betul. Sebab apa? Ganjaran yang besar tadi tu dengan surah yang paling panjang. Paling panjang. Okey, logik. Tapi kenapa pada suratul Ikhlas pun dapat ganjaran syurga? Kerana keagungan makna yang ada pada suratul Ikhlas. Sebab tu Nabi kata apa? Man qara'a suratul Ikhlas. Barang siapa baca surah Ikhlas, min thulutha minal Quran. 1/3 daripada Quran. Ya, Baqarah belum 1/3 lagi. Tapi baca surah Ikhlas 1/3. Dimaksudkan dengan 1/3 tu apa dia? Sebab dalam Quran tuan-tuan dipecah pada 3 bahagian. Ya. Quran yang kita baca dia akan pecah pada 3 bahagian. Bahagian pertama, ayat-ayat yang kita baca takkan lari daripada memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Puji Allah, cerita kebesaran Allah, cerita keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, cerita kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana ayat. Ni bagi orang ajam. Orang ajam ni maksud orang awam macam kita. Orang awam yang tak tahu bahasa Arab, yang tak tahu makna-makna kan. Jadi tak apalah, kita bayangkan, kita baca, kita bayangkan begitulah. Mungkin ayat yang aku baca ni cerita tentang keagungan ataupun kebesaran Allah, kita bayangkan sebab kita orang ajam. Kalau orang Arab dia cerita, itu yang pertama. Yang keduanya, ayat Quran tak lari daripada cerita tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah Taala janjikan. Segala nikmat-nikmat apa semua, itu tak pernah janji-janji Allah Taala yang baik, cerita-cerita umat-umat dahulu yang baik-baik tu. Yang ketiganya dalam Quran juga cerita tentang azab-azab. Cerita tentang azab, cerita tentang perkara-perkara buruk yang berlaku kepada umat-umat terdahulu. 3 pembahagian tadi Al-Quran. Dalam suratul Ikhlas, dia termasuk bahagian pertama. Apa dia? Menceritakan tentang keagungan, kebesaran zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa baca surah Ikhlas, kata Nabi SAW, min thulutha minal Quran, 1/3 daripada Quran. 1/3 makna yang 3 tadi tu dalam Quran dah ada dah pada semua itu disimpelkan ataupun diringkaskan dalam suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad kan. Allah Taala tak pernah beranak, Allah Taala juga tak diperanakkan. Jadi tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa jatuh cinta dengan Al-Quran, kata Nabi SAW, waman ahabbah, barang siapa jatuh cinta dengan Quran, fal yubshir, khabarkan berita gembira. Apakah berita gembiranya? Syurga, Masya Allah. Sebab tu tuan-tuan yang suka baca suratul Ikhlas, biar lepas ni kita baca dengan sebab cinta kita pada suratul Ikhlas. Bukan sebab bacaannya senang. Bukan sebab bacaannya pendek. Bukan sebab bacaannya ringkas. Sebab itu dia yang saya hafal. Bukan tuan-tuan. Sebab apa? Jatuh cinta dengan makna yang ada pada suratul Ikhlas, maka ganjarannya adalah syurga insya-Allah. Baik. Kemudian amalan yang lain pula. Amalan tapi pahalanya besar, apa dia? Solat duha. Solat duha. Alhamdulillah kat sini semua buat. Semua buat kat sini alhamdulillah. Sekurang sependek-pendek duha 2 rakaat. Jadi sepanjang duha ada khilaf. Ada setengah mengatakan 10 rakaat. 8 rakaat. Ada setengah mengatakan 8 rakaat. Pendapat yang lain mengatakan 12 rakaat. Kedua-duanya ada dalil. Yang katakan 12, dalilnya lemah. Tapi dikuatkan dengan kelebihan dia. Dalilnya lemah. Dhaif tapi menjadi hasan dengan sebab ada dalil yang kuat. Asal hadis tu dhaif.
Tapi bila mana ada dalil yang kuat tentang 2 rakaat duha tadi tu, maka yang 12 rakaat tu menjadi hasan. Dari dhaif naik martabat jadi hasan. Okey? Jadi apa dalilnya? Nabi kata barang siapa yang melaksanakan duha min 12, ya, 12 rakaat setiap hari, ya, maka banallahu lahu, Allah Taala bina untuknya baitan, rumah dekat syurga, minad dhahab, daripada emas. Siapa yang melaksanakan duha 12 rakaat setiap hari, ya, kemudian Allah Ta'ala akan bina rumah untuknya dekat syurga nanti daripada emas. Daripada emas, tuan-tuan. Itu siapa yang buat 12 rakaat. Ya? Jadi ada khilaf. Tapi yang 2 tu confirm. Ini kita bergaduh 2 ke 8 ke 12. Tak buat langsung. Jangan, tuan-tuan. Bergaduh punya sakan, rupa tak buat langsung macam jangan. Sekurang-kurangnya laksanakanlah 2 rakaat. Kenapa? Kita cerita. Nabi SAW memberitahu dalam badan manusia terdapat 360 tulang. Kajian datang kemudian. Ya, yang Nabi sebut awal, kajian tentang tu datang kemudian. Ya, bila mana dikaji, betul 360 ruas ataupun 360 tulang. Tuan-tuan. Ya. Jadi Nabi dah sebut dulu. Nabi bukan doktor. Tapi Nabi dah sebut dulu dah. Subhanallah. Okey. Melalui kajian yang dilakukan, maka pakar neurologi mendapati ia adalah berita yang benar. Jumlah tulang manusia memang sebanyak itu. Tidak kurang dan tidak juga lebih. Masya Allah. Kan? Setiap tulang yang ada berhak mendapat sedekah pada setiap hari. Ini yang terbarang pinjam Allah Ta'ala pada kita. Ya? Pergerakan kita yang boleh bergerak, yang boleh rukuk dengan selesa, sujud dengan selesa. Masya Allah. Kan? Anak saya keluar dari hospital. Tangannya terkena pisau, tuan-tuan. Ya? Dia main tengah solat maghrib masa tu. Jadi dia nak potong buah. Mungkin tergelincir ke apa. Pisau panjang. Memang tajam lah. Memang kita nak mudahkan rumah. Pisau dah letak tinggi dah. Dia ambil kursi. Dia panjat. Dia tengok abang dia tengah jaga adik-adik. Dia pergi dapur seorang-seorang. Umur 5 tahun. Dia ambil pisau. Mungkin tersasar kot. Tergelincir. Kena tangan dia. Waktu maghrib tu. Kena tangan dia ni. Daripada hujung sampai urat. Rupanya bila doktor cerita tentang kejadian urat saraf kita, subhanallah, takjub tuan-tuan, takjub betul, Masya Allah kan. Walaupun urat deria rasa anak saya tu dah putus tu. Urat deria rasa Allah Ta'ala tak letak sekali, tuan-tuan. Urat pergerakan dengan urat deria ni Allah Ta'ala tak letak sekali, dia asingkan. Dia asing urat deria pula, dia ada kiri kanan. Ni kiri kanan. Setiap jari kita ni, ya, ada kiri kanan. Okey. Jadi itu untuk urat-urat deria rasa. Ya. Mula kita keluar dalam perut mak, kita ni rapat ni jari ni. Ya. Subhanallah, Allah Ta'ala takdirkan sel yang tengah-tengah ni mematikan diri dia. Bunuh diri. Istilah sains ni bunuh diri. Tapi takdir qadarnya Allah Ta'ala dah tetapkan begitulah. Bunuh diri diorang, tuan-tuan. Sel tengah ni barulah terbuka. Maka diri rasa kita ni, urat ni sebelah ni, kiri kanan ni. Doktor beritahu. Ya, adalah panjang lah, cuma kiri kanan. Kalau terputus yang ni, jangan sedih. Sebab apa? Masih ada satu lagi. Masih ada rasa tapi kurang sikit. Ya, yang anak saya sini putus, yang belah sini pun putus. Putus dua-duanya. Memang panjang. Panjang. Memang ni nak terkulai lah macam tu. Luka dia tu umur 5 tahun. Tapi tak menangis. Itu yang saya pelik, kenapa tak menangis. Ya. Rupa kata, dia kata Nusaibah tak rasa. Kita buat betul lah anak aku ni. Dah terkulai, nampaklah lemak-lemak dia tu sikit tu. Ya. Saya tekak balik. Balut dengan kain napkin, kain lampin, terus speed pergi hospital Shah Alam. 4 hari kita tahan buat. Baru semalam dapat keluar, tuan. 4 hari kita tahan. Ya. Doktor pakar semua kajilah semua tu. Cuma dia kata apa? Kemungkinan bila mana dia operate, tuan, digodeknya lagi. Waktu operate tu anak kita terpaksa ditidurkan. Memang ditidurkan, bius habis. Bius habis tu. Ya. Yang paling itu part yang paling sedih tu. Bius habis. Ya. Bius habis tu. Kemudian dia buat, ayah cium anak. Jadi kita nampak macam cara dia bius tu. Dia bius ada macam-macam kaedah, tuan. Kaedah yang digunakan untuk anak saya tu masukkan ubat, 2 jenis ubat bius. Tapi dia paksanya. Dia paksa kan. Urat budak bukan besar mana pun, tapi mungkin itulah kaedah doktor. Kita serahkan atas kepakaran dia. Tuan-tuan, kalau doktor, tuan-tuan tak payah nak komplain dah. Tak nak komplain. Sebab apa? Itu ilmu yang Allah Ta'ala pinjamkan pada dia. Tahulah dia, tuan-tuan. Tahulah dia. Jadi kita pun tak komplain apalah. Cuma memang tengok tu rasa, aduh, dia tekan. Berapa second tu? Tak sampai 5 second, tuan. Anak kita dah terus. Tolak. Masa itulah doktor kata cium anak. Ya, doktor dah beritahu lah. Biasa dia beritahu lah apa kebarangkalian yang berlaku. Kan? Anak saya lah batuk pagi tu.
Memang ada risiko lah. Kita cium dia, kita bangun sayang ya, bapa datang sekejap lagi ya. Operation dekat sejam setengah. Operation ya. Cuma doktor pun bila operate tu, doktor check benda tu dah terkoyak, dia check lagi. Nak pastikan mana betul, yang mana yang confirmnya urat yang terputus tu yang mana. Dia check tuan-tuan, masya-Allah. Rupanya dekat Malaysia, dekat dia beritahu lah, kata kalau tuan pergi dekat hospital apa tu PPUM dan juga hospital apa satu lagi, hospital Selayang. Hospital Selayang dengan PPUM, mana saraf-saraf kecil yang terputus ni ada peluang untuk dewasa. Untuk budak-budak tetap susah lah. Untuk dewasa ni ada peluang untuk disambungkan balik. Sambungkan balik untuk dewasa. Untuk budak-budak peluangnya tipis lah. Sebab apa? Sebab urat dia halus. Saraf tu halus sangat ya. Jadi kalau dewasa boleh pergi dekat Selayang ataupun PPUM. Sebab tu tuan-tuan kalau berlaku apa-apa terkelar ke apa tangan tu, kalau nak buat rawatan yang lebih efektif sikit, dekat Selayang ataupun dekat PPUM, terus ke sana. Sebab apa? Sebab kat sana dia ada alat yang cukup. Syalam masih tak cukup lagi. Ya. Tapi tak apa, dia kata, kita buat sekadar yang mampulah. Sebab apa? Saya tengok jari dia masih boleh bergerak. Yang penting boleh bergerak, dia kata kan. Okey, kita pun setujulah. Tuan-tuan, dia check tu betul. Confirm dia kata urat sebelah sini putus, sebelah sini pun putus juga. Urat deria rasa. Ya. Jadi dia dah selesai tugas pakar yang tu. Yang pakar saraf pula datang jumpa kita. Encik jangan risau, dia kata. Sebab apa? Allah Ta'ala jadikan saraf kita ni semuanya tertumpu dekat kepala. Subhanallah. Orang lagi dahsyat tuan. Jadi saya pun terbayangkan ayah saya. Sebab ayah saya memang ada sakit saraf sebelah kanan. Ayah saya kalau nak bergerak, sampai satu masa tiba-tiba dia tak connection. Ya, itu. Tuan-tuan, kita klik mata ni, berapa second je klik mata. Yang pada maklumat tu dah sampai ke otak. Kita tak tahu macam mana penghantaran maklum. Kita nak klik mata. Kita tak tahu, aku nak klik mata. Sampai ke otak. Aku mata sila klip. Tak. Macam bercakap ni apa tuan. Dahsyat. Tu saraf tu. Semua tertumpu dekat otak ni. Tumpu kat otak. Jadi kalau macam ayah saya sampai dia jalan, tiba dia stuck. Tak boleh bergerak. Barulah dia hantar maklumat ke otak. Kaki kanan bergerak. Kaki kanan bergerak. Mulut cakap ni. Kaki kanan bergerak. Kaki kanan bergerak. Kaki kanan bergerak. Dia akan ulang. Kaki kanan bergerak. Kaki kanan bergerak. Kaki kanan bergerak. Bu dapat gerak. Sampai macam tu, doktor ajar dia. Sebab apa? Saraf dah terganggu. Rupanya siapa yang ada saraf, berkaitan dengan saraf kena stroke ke apa semua, kata doktor yang pakar saraf tu lah, dia kata apa? Buatlah rawatan dalam 6 bulan pertama. Dalam bulan pertama ni tolong buat rawatan segera. Kena segera. Yang kena stroke ke apa, kalau urut masa 6 bulan pertama ni all out ni. Cubalah sedaya mungkin. Urut ke apa, tradisional ke apa, buatlah tuan-tuan. Sebab apa? Dalam 6 bulan pertama, saraf dekat otak ni masih boleh hantar maklumat. Dia boleh hantar maklumat mana yang saraf yang lemah, untuk dia ada latihan-latihan dia. Kalau tuan-tuan pergi ke hospital, dia ada latihan dia macam mana supaya otak kita dia aktif untuk hantar maklumat, supaya saraf kita tu boleh bergerak balik. Dia tu macam budak-budak ni pun boleh, insya-Allah. Di mana yang tapi dah terputus. Walaupun dah terputus, tuan-tuan, waktu saraf dekat otak tu hantar maklumat, dia akan cari balik. Dia tak akan jumpa yang terputus ni cari terputus yang lain, tak. Dia akan cari positif negatif dia yang terputus dia tu. Insya-Allah dia akan hantar maklumat tu untuk kesembuhan dia tu cantum balik. Insya-Allah boleh. Kita pun rasa lega. Tapi kalau lepas daripada 6 bulan, dia kata kebarangkalian tu susah. Kalau lepas 6 bulan dia pun picit lah. Dia picit bahagian tu kan, dah tak rasa dah. Tapi boleh gerak, picit tak rasa. Apa risikonya kita? Tak ada, bagi kita tak ada risiko. Dia kata, encik, risiko besar. Sekiranya anak encik lasak terluka, ketika tidur kata terluka kena pisau, darah tu mengalir, dia takkan perasan. Akhirnya meninggal dengan sebab hilangnya darah. Hilang darah. Sebab apa? Dia takkan rasa. Itu punya kesan dia, risiko tu. Sebab tu rasa ni pun satu nikmat, masya-Allah. Kita dapat rasa-rasa satu nikmat. Rasa ni, dah tahu rasa apa. Ini rasa apa. Tuan-tuan, sentuhan tu masya-Allah. Urat sarafnya kat dalam lalu halus, tapi kesan rasanya cukup besar, masya-Allah. Ni, itu cerita saraf. Yang kita tengah cerita ni apa dia? Ni, Allah Ta'ala bagi tulang. 360 tulang, dan kita kena buat kebaikan 360 kebaikan. Setiap hari kena buat. Tapi apa kata Nabi SAW? Memadai dengan duha 2 rakaat. Duha 2 rakaat, maka terlunas semua 360 kebaikan yang sepatutnya kita buat. Duha 2 rakaat je, terlunas hutang piutang kita, kebaikan yang sepatutnya kita buat sehari semalam 360 tu, terlunas hutang tu.
dengan sebab kita membayarnya dengan pelaksanaan duha hanya 2 rakaat sahaja, masya-Allah. Sebab tu Nabi pesan pada Anas, anak angkat Rasulullah ataupun budak suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pesan pada Anas, wahai Anas, laksanakanlah 3 amalan ni. Ya. Nabi pesan pada Anas. Anas sempat duduk dengan Nabi 10 tahun je. Waktu duduk dengan Nabi tu umurnya 10 tahun, Nabi wafat umurnya 20 tahun, masya-Allah. Kancing. Sebab tu Anas ni 3 orang sahabat yang paling banyak, dia sahabat yang ketiga yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi pesan pada Anas, aku pesan pada kamu wahai Anas, jangan tinggalkan 3 amalan ni. Apa dia, tanya Anas? Yang pertamanya, puasa hari putih. Puasa yang pertama dari sebut solat witir. Solat witir jangan tinggal. Witir sebelum tidur jangan tinggal, kata Nabi. Sebab tu witir laksanakan sebelum tidur ataupun ketika bangun sepertiga malam. Penutup kita tu dengan witir. Kalau tak bangun sepertiga malam, dekat-dekat nak subuh baru bangun, tuan-tuan, biar tutup. Sebelum subuh kita tu tutuplah dengan witir. Ha? Yang keduanya Nabi kata apa? Jangan tinggal puasa sunat hari putih. Puasa sunat hari Khamis, Isnin Khamis, puasa sunat. Hari putih, sunat muakkad. Hari ini ramai yang buat yang sunat, ketepikan sunat muakkad. Kan? Tuan-tuan nak amalkan yang sunat, maka silakan. Ya? Tapi kalau letakkan keutamaan, diutamakan sunat muakkad, barulah yang sunat. Kan? Jadi siapa yang dah biasa buat Isnin Khamis, nak teruskan, teruskan. Tapi jangan sampai hari putih tertinggal. Sebab puasa sunat hari putih itu sunat muakkad. Isnin Khamis, hukumnya sunat saja. Kan? Kita pun tinggalkan sunat muakkad, jangan. Laksanakan sunat muakkad. 3 hari putih. Ya, 13, 14, 15 hari bulan. Rabiul Awal hari itu senang je nak ingat. Ya, 12 hari bulan Rabiul Awal. Ya, hari kelahiran Rasulullah. 13, 14, 15 puasa sunat hari putih, kan? Baik. Kemudian yang ketiga Nabi kata apa? Jangan tinggal solat duha 2 rakaat. Nabi sebut dalam hadis tu, nasihat Nabi, jangan tinggalkan duha 2 rakaat. Sebabnya sekurang-kurangnya 2 rakaat duha jangan tinggal. Nabi pesan pada Anas. Sebab tu kita tuan-tuan, kalau tak payah cerita pasal 8, tak payah cerita pasal 12. Cerita 2 je dulu. Kan? Buatlah tuan. Tapi ketika berkemampuan kita nak buat 8, buat 8. Mampu lagi lebih, buat 12, buatlah 12. Tak semestinya buat sekaligus. Tuan-tuan, kita ni nak gempak, mesti buat sekaligus. Akhir tak buat. Itulah kali pertama dan kali terakhir dia buat 12 rakaat atau 8 rakaat. Lepas tu tak buat dah. Tak, kita bertatih. Bertatih buat 2 dulu, buat 8, buat 4, buat 6, buat 8, buat 10, buat 12. Buat sikit-sikit. Buat sekejap, pergi mengetih, minum kopi dulu, medang-medang dulu. Patah balik rumah balik, buat lagi 2 rakaat. Pergi serang pokok pula. Datang balik, masuk balik rumah, buat 2 lagi, tengok TV pula. Masuk balik, ambil wuduk, 2 tambah. Buat sikit-sikit, tak ada masalah. Yang penting dalam waktu duha tadi. Yang buat tadi ganjarannya besar. Apa dia? Terlunas hutang piutang kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sepatutnya kita buat 360 kebaikan, hutang tu terhapus dengan sebab 2 rakaat duha. Macam mana anak kita lah, hutang PTPTN tuan-tuan. Hutang PTPTN, tiba-tiba tak payah bayar. Dengan sebab apa? Kata tuan-tuan. Tuan-tuan, seronok. Seronok tuan-tuan. Ini pula hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, 360 kebaikan yang memang kita kena buat. Tapi tak payah buat. Apa dia? Cukuplah dengan duha 2 rakaat. Itu keagungan duha yang mana termasuk juga dengan keagungan waktu duha. Itu dalam doa duha yang kita baca tu macam itulah. Waktu duha tu pun agung, dengan perbuatan solat duha itu pun agung juga, masya-Allah. Ya. Wallahu taala alam. Ya, akan datang insya-Allah kita akan masuk pula solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat solat sunat sebelum subuh. Kita akan masuk pertemuan akan datang insya-Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, Tuhan kami, tunjukkan kepada kami kebenaran itu supaya kami nampak ianya benar, dan berikan kekuatan pada kami untuk kami mengikutinya. Ya Allah, Tuhan kami, tunjukkan pada kami kebatilan itu supaya kami nampak ianya batil, dan berikan kekuatan pada kami untuk kami menjauhinya. Allahumma ansur Islam wa a'izzal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fil Ghazzah. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fil Ghazzah. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fil Ghazzah wa fi Palestin, fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum
وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مدري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم حرر مسجد الأقصى. اللهم حرر مسجد الأقصى. اللهم حرر مسجد الأقصى والغزة وفلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.